Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tuan guru itu ada dua macam, tuan guru hikmah dan kebijaksanaan, dan tuan guru ilmu pengetahuan. Dan dialah tuan guru yang menunjukkanmu pintu pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada dua pintu yang mesti engkau memasukinya. Satu pintu buat manusia, dan yang lain pintu buat pencipta manusia, yakni pintu dunia dan pintu akhirat. Yang satu bersambung dengan yang lain. Mulanya pintu manusia, kemudian pintu Tuhan. Engkau tidak dapat melihat pintu yang terakhir sehingga engkau melalui dahulu pintu yang pertama itu. Keluarkanlah hatimu dari dunia supaya engkau boleh masuk ke pintu akhirat. Berkhidmat kepada tuan guru kebijaksanaan supaya dia memimpinmu masuk kepada tuan guru ilmu pengetahuan. Pisahkan dirimu daripada manusia supaya engkau mengenali Tuhan yang sebenar. Semua itu bertingkat-tingkat, satu tingkat demi satu tingkat, dan keduanya berlainan, tidak sama. Hal-hal ini bertentangan. Jangan engkau cuba mengumpulkan keduanya, engkau tidak akan memperolehinya. Mula-mula, kosongkan hatimu dari segala sesuatu, kerana dia itu tempat pandangan Tuhan. Jangan sampai engkau biarkan ada sesuatu di situ selain dari Allah Ta'ala sahaja. Kalau malaikat sendiri tidak mau masuk rumah yang ada padanya gambar, bagaimana engkau mahu Tuhan masuk di hatimu? Padahal padanya ada banyak gambaran-gambaran dan berhala-berhala. Ingatlah bahawa semua yang selain dia itu adalah berhala. Maka hendaklah engkau pecahkan semua berhala itu dahulu dan bersihkan rumah itu. Nanti engkau akan melihat kehadiran Tuhan punya rumah itu di situ. Dan engkau akan melihat segala macam keajaiban yang belum pernah engkau melihatnya sebelum itu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami taufik untuk menuju ke jalan yang diridhai-Mu. Dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ilmu yang ke-44, kita telah menerangkan bagaimana keadaan orang beriman dan hubungannya dengan dunia. Dan kita juga telah jelaskan bagaimana kita tidak boleh berbangga dengan segala amalan-amalan kita. Dan turut kita bahaskan ialah bagaimana kita menterjemahkan tauhid dalam ibadat dan membuang syirik kita dalam adat dan kebiasaan kita. Kemudian kita juga telah jelaskan bagaimana penting menjaga makanan yang halal, sumber yang halal, supaya kita tidak terfitnah, tidak terjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita telah menerangkan bagaimana sepatutnya kita berakhlak dengan manusia, yang kita bincangkan semalam sebagai mudaratun nas. Mudaratun nas yakni kita bergaul dengan manusia dengan sebaik-baiknya, walaupun di sebalik kejahatan yang mereka ada, dan kita tidak terpengaruh dengan mereka.
Maka akhirnya dalam bab ataupun dalam majlis ke-44 ini menerangkan tentang peri pentingnya kita punya guru. Kerana untuk melakukan semuanya itu, kita perlu seorang guru yang membimbing kita, yang memantau kita, yang sentiasa menjadi rujukan kita. Kalau kita melihat siapa pun yang berjaya, khususnya ahli sukan sebagai contoh, dia mesti ada coach dia. Walaupun dia sudah menjadi pemain ternama di dunia, dah dapat ranking nombor 1, dia tetap ada coach dia. Dia akan mengajar, bimbing, memperlihatkan kepadanya sudut yang dia tidak nampak, dan lain-lain perkara. Siapa pun orang berjaya atas dunia ni, dia ada mentor dia. Orang yang paling kaya di dunia, dia ada mentor dia. Siapa yang akan menasihati dia. Itu adalah sunnatullah pada kehidupan dunia ini. Apatah lagi dalam perkara untuk mengenali Allah. Sehingga Allah Ta'ala mengkhususkan manusia khusus bernama Rasul. Bernama Nabi. Untuk diutuskan bagi membimbing manusia. Tetapi menjadi peraturan Allah bahawa fasal kenabian dan kerasulan itu akan terhenti dan terputus. Akan berakhir dengan kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diteruskan oleh para alim ulama. Untuk Allah Ta'ala memberitahu bahawa agama ini Allah punya, bukan Nabi-Nabi itu punya. Maka Allah dengan kekuasaannya menjaga agama ini. Dimatikan semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan inilah yang difahami oleh orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada mereka. Sebagaimana kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal abadi. Maka daripada perjalanan tugas para Nabi yang diambil alih atau digantikan oleh para alim ulama. Dan mereka akan terus kekal di dunia ini untuk satu tempoh sebelum Allah Ta'ala mengangkat mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yubki aliman, ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Fasu'ilu, fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu. Allah Ta'ala tidak akan menarik ilmu secara zahirnya. Tetapi Allah Ta'ala akan tarik ilmu dengan mematikan ulama. Sehingga tidak ada lagi alim ulama. Lalu manusia bersandarkan kepada orang yang jahil. Yang bila mana ditanya, dia memberi fatwa tanpa ilmu. Maka dia sesat dan dia menyesatkan. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa para alim ulama juga akan melalui sunnatullah sebagaimana para rasul. Mereka juga akan hilang. Akan mati. Inna min ashratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yabussal jahl wa yubassal jahlu. Di antara tanda kiamat, ilmu diangkat dan kejahilan berleluasa. Ilmu diangkat bagaimana? Bukan dengan cara ilmu tu naik macam naik sesuatu tempat tinggi, tapi mati ulama. Kerana itu selagi mana kita hidup pada dunia yang ada ulama, maka mereka terus menjadi obor dan panduan kita. Mereka terus menjadi sandaran kita dalam berbicara hal agama, beramal dalam hal agama, bahkan melalui jalan untuk dekat dengan Allah SWT. Siapa yang tidak punyai mentor ini, guru ini, maka dia tak akan sampai pada jalan Allah. Melainkan dalam keadaan makin jauh, makin sesat. Kerana itu kita perlukan guru. Guru ini, tuan-tuan sekalian, ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan kita beriltizam dengan mereka. Ini satu keadaan. Yang kedua, dalam keadaan kita mengambil siapa saja guru yang berada di hadapan kita. Kita pergi kuliah maghrib, malam ni ustaz ni, malam esok ustaz lain pula. Seterusnya. Kadang kita pergi masjid ni, kadang kita pergi surau ni, kadang kita pergi forum, kadang kita pergi diskusi. Kita tak punya guru yang tetap. Maka ini juga salah satu bentuk berguru. Cuma dia tidak ada satu iltizam dengan gurunya. Orang seumpama ini yang mencedok secara jauh, dia sentiasa punya banyak persoalan yang tak terjawab.
Berbanding orang tak belajar, dia memang tak ada soalan. Sebab di sini tak tahu matlamat hidup dia. Di sini tidak mau buat hal-hal agama, sebab tu dia tak ada soalan dalam hidup dia. Soalannya bagaimana nak cari duit je. Tapi orang yang mula melangkah untuk kenal agama Allah, maka kita akan jumpa dua nauk atau type manusia. Satu yang saya katakan, mereka mengambil ilmu daripada segala bentuk guru. Melalui pengajian di surau, melalui pengajian YouTube, melalui pengajian halaqah, melalui pembacaan. Ini semua bentuk berguru yang diakui oleh para alim ulama. Ulama mengakui kalau bentuk begini sebab dia masih membina jaringan asas dalam memahami ilmu. Kadang dia duduk belajar tauhid dengan tok guru ni. Kemudian dia belajar pula fiqh dengan tok guru ni, tafsir tok guru ni. Dia belajar dengan semua orang. Tapi dalam dirinya akan ada persoalan. Dan persoalan ini, wa imma dia berusaha menjawab, mencari jawapan. Wa imma dibiarkan begitu sehingga dia akan tunggu jawapan pada satu tempoh yang panjang. Dia akan jumpa jawapan mungkin lepas 5 tahun, 6 tahun. Dan jenis guru yang kedua ialah guru yang mana muridnya beriltizam. Maka jenis guru yang seumpama ini, mereka tidak punya banyak persoalan. Kerana semua terjawab. Kerana mereka sentiasa mendampingi guru. Mereka sentiasa mengikuti dan berjalan, bermusafir dan lain-lain, sehingga persoalan itu dijawab dengan tempoh yang singkat. Mereka dapat kelebihan tertentu. Tetapi dua-dua inilah guru. Kita tak boleh kata guru dia mesti secara tetap begitu, tidak. Ini kita katakan telah dilalui sejak zaman berzaman. Mereka mempelajari dengan cara begini. Tapi bila kita melihat keperluan kita, seumpama kita ni macam orang bekerja. Ada orang jenis, dia kerja macam-macam. Asal dapat duit. Kadang-kadang dia kerja kuat longkang. Kadang-kadang dia ikut orang ke laut. Kadang-kadang dia ikut construction. Kadang-kadang dia bercocok tanam. Dia tak ada kerja tetap, tapi dia ada income. Tapi dia sebenarnya tak akan rasa selesa dengan income macam tu. Sebab dia ada pasang surut. Dengan seorang yang memilih terus bekerja tetap satu pekerjaan yang dia pun nampak income-nya bagaimana masuk dan bagaimana ia meningkat. Dia tu komitmen pada satu perkara. Dalam dua keadaan orang ni nampak tak beza dia. Kita nampak jelas beza. Yang ni memang ada income tapi kebimbangan dia ada selalu. Sebab dia buat kerja macam-macam. Maka dia tahu ada benda yang dia mungkin terlepas. Dia mungkin tak ada sok-sok, mungkin tak ada cardio SP, mungkin dia tak ada benda-benda yang menjadi suatu yang menjadi jaminan masa depan yang lebih baik. Maka dia jadi macam tak letaklah kerja. Ini kalau Minang pun mak mentua yang mentua duk fikir 2-3 kali nak terima. Awak kerja apa? Saya kerja tak tetap. Kadang kat atas, kadang kat bawah. Tak tetap. Kadang saya ke sini, kadang ke sini. Jadi payah mak ayah nak baca tentang masa depan anak dia. Kalaupun dia terima, berat sikit lah. Sehingga dia pesan, carilah kerja tetap. Senang cerita nak ambil cuti pun senang itu. Banyaklah ceritanya. Baik, itu analogi saya tentang bagaimana kita berguru. Kalau tuan-tuan iltizam dengan satu guru, maka kita akan dapati keperluan itu ada belaka. KDSP ada, SOSO ada. Keperluan-keperluan yang kita nak tu dapat. Maka kita akan dapat melakukan perjalanan dengan lebih singkat. Dengan lebih mudah. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah. Syekh Abdul Qadir, kalau kita masih ingat dalam pembelajaran kita lepas, guru yang kita nak belajar, di sini Syekh Abdul Qadir membahagikan guru pada dua. Satu disebut sebagai Syekhul Hukmi ataupun Syekhul Hikam. Guru yang punya kebijaksanaan. Yang kedua disebut sebagai Syekhul Ilmi. Guru yang punya ilmu pengetahuan. Ada guru yang punya kebijaksanaan. Ada guru yang mempunyai ilmu pengetahuan. Tentu kalau kita tengok balik zaman kita sekolah tadika sampai sekarang kita dah keluar belajar. Guru dekat tadika, guru dekat sekolah rendah, dia ni guru yang bijak. Dia pandai teka keadaan kita daripada bising, kita tak bising. Daripada kita ni keluar masuk kelas sampai kita duduk setempat.
Sehingga kita pun belajar disiplin daripada mereka. Dan kita masuk peringkat kedua, bila kita masuk universiti, guru kat universiti dia tak akan kawal kita. Dia akan beri kita ilmu. Dan kita sudah punya kesungguhan untuk berjaya. Maka dia berikan kepada kita ilmu. Maka kita pun berjaya. Kita dapat beza guru sekolah dengan guru universiti. Sekolah ini kita tengok guru ni punya kebijaksanaan dalam kontrol kita. Dalam jaga kita. Mungkin siapa peringkat dia rotang kita. Mungkin siapa peringkat dia suruh kita berdiri atas meja. Kemudian kita masuk fasa kedua kalau tuan-tuan belajar kat universiti atau college. Guru ni dia tak akan lagi rotang kita. Dia pun tak suruh kita berdiri atas meja. Dan dia pun tak kisah kita datang ke kita tak datang. Tetapi bila dia beri pengetahuan, maka kita nampak terang benderang apa yang kita nak dalam hidup ini. Kebijak dia punya pengetahuan yang tinggi. Baik, ini secara umum mengenali dua karakter guru. Ada orang yang mempunyai dua-dua karakter ini. Dan ada orang yang mempunyai salah satu karakter ini. Namun bila kita nak belajar, kita mencari, kalau benar-benar sampai pada Allah, kita perlu mencari satu karakter yang sempurna. Tanpa kita menolak karakter-karakter guru yang lain yang saling memberikan kebaikan dalam kerja akhirat kita. Sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut 5 syarat utama seorang yang nak jadi guru. Atau seorang yang kita memang nak pandang dia guru kita. Sebab guru ini akan perkenalkan kepada kita 2 pintu. Dia akan perkenalkan pintu kita bagaimana muamalah dengan makhluk. Dia panggil babu al-khalqi. Yang kedua, dia akan ajar kita bagaimana muamalah kita dengan Allah. Dia panggil babul khaliq. Pintu dalam mengenali Allah. Kita ada muamalah dengan manusia. Kemudian kita ada muamalah dengan Allah. Seorang tidak akan sampai ke pintu yang kedua sebelum dia melalui pintu pertama. Seorang tidak akan baik agamanya sebelum dia baik dengan orang. Sebelum dia menunaikan hak-hak manusia sekeliling dia. Selepas itu baru dia mendapat hak untuk mendapat kebaikan di sisi Allah. Kalau dia derhaka, kemak, dia suka bermusuh, dia tak akan dapat masuk pintu Allah. Kerana orang yang masuk pintu Allah, dia sudah selesai urusannya dengan manusia. Kalau dia suami, isterinya dah terjaga, anak-anak terjaga, maka sekarang dia masuk pintu Allah. Yang dimaksudkan masuk pintu Allah secara khusus. Ya, sebelum ini memang sudah. Dia pun dah jaga semayang, sekian-sekian. Ini masuk pintu secara khusus. Kalau dia masih punya masalah-masalah dengan manusia, dia kena selesaikan dulu. Kalau tidak, dia akan bermasalah. Dia tak akan mencapai pintu kedua. Dan Tok Guru kita ini juga akan perkenalkan ke kita pada 2 pintu. Pintu dunia dan pintu akhirat. Kita tak boleh sampai ke pintu akhirat melainkan kita perlu melalui pintu dunia. Dan bagaimana kita nak uruskan dunia kita sebelum kita benar-benar masuk pintu akhirat. Dan kedua-dua ini kita tak boleh kumpul sekali. Dia pintu, dia tempatnya berasingan. Dia ada pintu pertama, pintu kedua. Kita tak boleh letak 2 pintu sekali masuk dalam. Bila kita melepasi pintu pertama, kita menjauhinya lalu mendekati pintu kedua. Maka ini gambaran apa yang kita nak faham. Maka saya sebut tadi guru yang kita nak cari ni dia ada 5 sifat. Sifat ini digariskan sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaih. Yang pertama, guru ini wa imma dia guru hukum atau hikmah atau dia guru ilmu, maka dia mesti ada yang pertama, dia mesti alim dalam segala hukum syariat. An yakuna aliman bi ahkami syariati wad dini, aliman bil halal wal haram, aliman bi hudud syar'i wa aliman bi sunnatin nabawiyah. Syarat untuk guru pertama, dia mesti alim hukum hakam syariat. Dan dia mesti tahu halal dan haram. Dan dia mesti tahu persempadanan syarak. Dan dia mesti tahu tentang sunnah nabawiyah. Dan dia mesti tahu sesuatu yang disebut sebagai satu ilmu yang tidak semua orang tahu. Disebut minad din bid darurah. Iaitu ilmu minad din bid darurah. Ilmu yang tidak orang tahu semua. Contoh, semua orang tahu sembahyang itu wajib, tak ada orang tak tahu.
Tiba-tiba kalau kita jumpa guru tak tahu sembahyang tu wajib, dia pun tak sembahyang lagi, ini bukan gurunya. Sebab ini maklum dalam kaedah yang disebut oleh ulama, maklum minad din bid-darurah. Sesuatu perkara yang termasyhur di sudut syarak. Puasa. Ada tak orang yang tak tahu puasa tu wajib? Tak ada. Ada tak orang yang tak tahu tutup aurat tu wajib? Tak ada. Ada tak orang yang tak tahu wajibnya zakat? Tak ada. Ada tak orang yang tak tahu tentang wajibnya haji? Tak ada. Ini ilmu ni panggil maklum minad din bil darurah. Sesuatu yang maklum. Maklum. Umpama kita warga negara Malaysia, sesuatu yang maklum kita mesti ada IC. Satu yang maklum. Satu yang maklum bila kita nak naik kenderaan, kita mesti ada lesen. Itu maklum dalam undang-undang kita. Tak ada orang pun bila ditahan polis, lesen mana? Cik, kena lesen ke cik? Saya tak tahu kena lesen. Dia mesti akan dimarahi. Minta IC. Cik, kena ada IC ke? Saya hidup ni tak ada IC. Tak boleh awak kena ada IC. Sebab itu syarat bagi setiap warga negara Malaysia. Ilmu itu memiliki IC dipanggil maklum minad din bil darurah. Suatu yang tersebar dah faham. Jadi kalau tok guru kita tuan-tuan, dia tak faham pun hukum syariat. Dia tak tahu lagi halal dan haramnya. Dia tak tahu batasan syarak. Dia pun tak tahu tentang sunnah Nabi. Dia tak reti nak bezakan hadis ni sahih ke tidak. Dia kentam sekali. Orang reka hadis pun dia ambil sekali hadis tu. Dia tak boleh menilai. Dia bukan guru. Dia masih seorang pelajar. Yang banyak dia perlu belajar lagi. Jadi syarak ini yang akan dimiliki oleh siapa? Guru yang pertama dia panggil guru hikmah ini. Guru kebijaksanaan. Guru hukum ini. Ini yang kita kena cari sifat pertama. Kalau dia tuan-tuan tidak mausu'i atau kita sebut tidak ensiklopedia. Guru berensiklopedia ini atau kita sebut meliputi ilmunya dalam hal ini. Berarti kalau halal haram tuan-tuan tak payah nak panjang-panjang pergi kat dia terus macam beritahu hukum okay, haram, halal, jelas. Dan setiap benda dia tahu dalilnya. Dia bukan kata tak tahu saya, tak perasan lah saya. Nantilah. Sampai sudah tak ada jawapan. Sebab ta'akhurul bayan, melambatkan jawapan dengan kemampuan, maka dia berdosa. Seorang bila ditanya, dia lambat penjelasan. Dan kadang orang tu nak tahu hukum cepat, maka dia berdosa. Allahumma illa melainkan dia perlu kaji kerana persoalan yang agak rumit. Dibahaskan. Ini mustajadat. Perkara-perkara yang baru. Muasarah. Maka perlu dilihat dalam banyak aspek. Untuk sebelum dia keluarkan fatwa. Maka guru-guru ini perlu ada sifat. Yang ada. Kalau sekiranya mereka seorang tak memiliki, maka kerana itu kita kena pilih ramai tu guru. Tapi bila seorang guru dah ada semua, maka memadai seorang guru. Maka berlaku iltizam di sini. Kalau sekiranya seorang guru tidak boleh memenuhi semua. Dia bab ni dia tahu, bab ni dia kurang tahu. Atau dia tak ada sumber pun nak tahu. Maka kita tidak perlu iltizam dengan mereka. Sebab mereka tidak boleh memenuhi keperluan kita. Tapi mereka salah seorang guru kita. Tapi tidak ada iltizam. Jadi mereka tak boleh nak marah kenapa kita tak datang. Dan sebagainya sebab kita tidak ada iltizam dengan mereka. Yang boleh marah kita tak datang ni cuma guru yang kita iltizam dengan mereka. Mereka boleh marah kita. Kalau umpama kita sebut hari ni, kelas khas, kalau coaching kelas khas, lain. Coach yang umum, coaching yang umum, dia pun tak kisah orang tak ada. Bila coaching kelas khas, 10 orang, 15 orang, yang peringkat tertinggi, dia bayar sekian-sekian, ini kalau tak ada kena marah ni. Umpama kalau kita sebut askar umum ni dia tak kena marah sangat. Kena yang bahagian khas UTK tu. Bahagian pasca tu. Itu teruk kena marah. Sebab disiplinnya lebih tinggi. Kerana seorang dia mungkin menyamai 100 orang lain. Jadi syarat guru ini yang saya katakan mereka perlu memenuhi keperluan ini. Mereka sentiasa hayawi. Hayawi makna sentiasa mengikuti peredaran hukum hakam. Datang hukum baru mereka dah tahu. Kenapa mereka ikut peredaran ni? Kerana mereka alimun bi ahkam syariah. Alim bidang syariat. Sebab itu di sini tuan-tuan ramai mereka-mereka yang cuba bersufi dengan menanggalkan syariat akhirnya menjadi zindik. Kerana itu mereka tak berjaya. Zindik ni maknanya
Orang-orang yang mengaku Islam tapi cuba menanggalkan segala hukum hakam Islam daripada dirinya. Iaitu dia nak khalwat dengan orang, dia pun tak nak semayang, dia tak nak puasa, tapi nak sufi. Dia tak nak benda-benda yang maklum yang dibuat oleh orang Islam semuanya. Maka dia cuba mengubah. Yang menanggalkan pakaian syariat. Maka orang ni kita sebut zindik. Ada orang yang cuba bersufi secara menelanjangkan diri pada syariat. Umpama dia seorang yang berjalan dalam keadaan telanjang. Maka orang tu akan kata dia gila. Maka umpama orang yang memegang syariat ialah orang yang berpakaian. Maka orang tu nampak dia mulia. Jalan dengan pakaian. Bukankah kita tuan-tuan mulia pada pandangan zahir ini dengan pakaian kita? Kalau kita siapa pun kita, orang kata cerdik, luar biasa, tiba-tiba kita jalan kat sembah telanjang. Itu doktor tu. Walaupun dia telanjang, dia doktor. Tak mungkin orang kata, ya, gila kok, doktor gila. Itu tu, dia tu profesor besar. Walaupun dia telanjang kat sembah. Ini kita kata gila. Ini pemikiran basic yang budak kecil pun tahu kena pakai baju. Begitulah gambaran syariat. Syariat inilah pakaian. Siapa yang cuba menanggalkan syariat, dia cuba menanggalkan pakaian dalam dirinya. Maka, dia akan ditomas sebagai gila. Dan dia tak layak. Dia tak mulia. Jadi, Tok Guru kita, mesti bab ni dia dah settle. Hukum hakam syariat. Tak ada lagi kedengaran tak semayang ke, tak puasa, tak ada. Atas apa pun alasan dia nak kata, maka saya dah tak wajib semayang kerana sampai pada satu kedudukan, maka dia berbohong. Kan itu tuan-tuan indikator kita dah sebut, indikator kita. Dan melakukan ketaatan pada Allah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pun Tok Guru tu hebat, dia tak boleh keluar daripada mencontohi baginda SAW. Dan itu filter utama dia. Dia tengok dia dah gagal mengikuti Rasulullah, dia tak boleh. Tak layak. Baik, itu syarat pertama. Dan syarat kedua, bagi guru ini, dia mesti mengetahui tentang ilmu tasawuf ini. Dan mengetahui tentang keadaan-keadaan hati dan bagaimana merawatinya. Dia tahu keadaan hati, dia tahu keadaan diri, dia tahu turuk tazkiyatiha, bagaimana cara nak merawat hati tersebut. Dan dia mengetahui tentang perjalanan orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, syarat kedua, ini yang kita masuk dalam makna guru ilmu pengetahuan. Mereka mengetahui ilmu kesufian. Tentang apa maksud ilmu kesufian? Ilmu akhlak. Ilmu dalam membina hubungan yang baik dengan Allah, zahir dan batin. Adapun zahirnya dengan manusia, batinnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu sufi ini, Tok Guru ni dia tahu ilmu sufi, dia tahu bagaimana keadaan hati manusia dan bagaimana keadaan jiwa dan diri manusia, dan dia tahu cara nak rawat dia. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, merawat penyakit hati ini wajib. Dan dia bukan sekadar melihat zahir ini penyakit hati. Kalau sekiranya seorang yang mengetahui hukum syariat tengok seorang tu sembahyang, tahu orang ni salah sembahyang. Kenapa salah? Saya tahu rukun dia tak cukup. Dia tak ada tamakninah. Dia boleh hukum solat dia salah. Dan seorang yang mengetahui hal hati manusia, dia mengetahui, maka dia tengok orang ni, oh, orang ni memang hidupnya dengki kat orang. Orang ni hidupnya memang suka dendam kat orang. Orang ni tamak. Dia melihat tanda-tanda amarat, maka dia mengetahui penyakit hati orang tu. Macam kita tengok doktor lah, doktor. Dia tengok, dia tahu ni sebab apa. Ni sebab apa. Ni sebab apa. Kita jelai je lidah tahu, awak ni sakit apa. Awak ni bohong ke, awak betul penyakit. Tengok. Dia letak je stetoskop dekat dada kita, dia pun dah tahu pernafasan kita okey atau tak okey. Dia tengok alamat tertentu, dia tahu ni sakit jantung, ni sakit buah pinggang, tahu. Walau buah pinggang tu kat dalam. Buah pinggang tu bukan kat luar. Dia tengok ni awak ada masalah buah pinggang, kaki dah bengkak, bla bla bla. Tanda. Sama juga ulama yang mengetahui tentang penyakit hati seseorang. Dia tengok gambaran zahir, tahu awak ni ada masalah. Awak ni jenis cemburu buta. Cemburu buta. Dia pun boleh bezakan, ni kena rasuk di jin ke atau kamu merasuk diri kamu sendiri. Boleh kenal. Ada orang ni kena rasuk di jin, ada orang dia rasuk dirinya sendiri. Maksudnya apa dia rasuk dirinya sendiri? Dia memang tak boleh terima benda tu, maka
Jadi benda tu rasuk. Contoh, Ustaz saya ni kenapa suka sangat marah ke bini saya. Marah. Mula Ustaz ni kata, bang, kalau awak kena gangguan jin kot. Baca ruqyah lah sikit. Baca. Oh ya, jin mungkin. Tapi kadang Ustaz baca, ini bukan jin, awak lah jinnya. Maknanya itu dah perangai awak. Sehingga awak ubah. Itu perangai awak. Bukan daripada luar. Ustaz bini saya ni cemburu sangat, Ustaz. Dia cemburu. Saya balik, kena marah. Balik, kena marah. Awak kerja apa? Grab, Ustaz. Grab car. Kan bawa perempuan banyak. Bini saya marah, saya cemburu. Itulah sumber saya. Barangkali kena rasuk kot. Barangkali kena gangguan, kita pun baca. Oh, mungkin gangguan. Atau memang perangai dia. Dah perangai dia macam itu, kita kena tukar lah. Kena tukar kerjaya. Sebab perangai dia macam itu. Perempuan ni bukan dicemburu kerana gangguan, tapi dia tu perangai dia. Ini memang tak boleh dirawat dengan ruqyah. Tak boleh. Ini dirawat dengan mujahadah. Sebab kita kena kenal seorang tu penyakit kerana pengaruh luar atau penyakit dari dalam ni sendiri. Dalam ni sendiri masalah. Kita kan orang kita pantang penyakit, kena rasuk di jin, kena kacau di jin, kena. Ya, kita tak kata tak betul. Dan kita pun tak kata mutlak betul. Sehinggalah kita diagnosis dia, tengok kalau kita jin ni ada 1%, 99% lagi lah awak. Awak sebenarnya masalah. Sehingga awak merawat diri awak sendiri. Ada kata, Ustaz, anak saya ni malas mengaji. Saya rasa kena jin kot. Jin malas. Baca-baca sikit. Ustaz, baca. Rupanya bukan jin malas. Memang dia malas. Jin duduk kat dia pun jin jadi malas. Mana dia lagi kuat sifat malas. Dia pula yang rasuk jin. Contoh, kita selalu dengar jin rasuk manusia. Tapi kita jangan dengar manusia rasuk jin. Manusia juga boleh rasuk jin. Maksud bagaimana manusia boleh rasuk jin? Mempengaruhi jin tadi. Dengan perangai dia. Saya katakan ada jin dimasuk dalam badan orang tu jadi malas. Ada manusia bila jin duduk dengan dia, jin tu jadi malas. Dia pula malas. Dia terbalik. Kerana pengaruh jahat dia banyak. Maka para ulama sufi ini mengetahui bagaimana nak rawat penyakit ini. Orang yang cemburu ke, orang yang dengki ke, orang yang dendam ke, orang jenis tak qanaah ke, orang jenis tamak ke, dia tahu cara rawatan. Maka ini ulama ni. Sebab kita bukan sekadar nak belajar hukum akam. Kita pun, Ustaz, saya ni ada satu perangai, katakan. Perangai saya ni tak boleh tengok perempuan. Kalau tengok perempuan saya kalah lah. Mana nak rawat ni? Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya suka tengok benda yang tak elok. Macam mana nak rawat? Saya pun tak tahu. Saya kata, dah kahwin dah. Anak pun dah 2. Tapi memang saya pun jadi ketagih. Maka saya pesan satu benda. Awak bayangkan waktu awak tengok benda yang tak elok, datang malaikat maut cabut nyawa awak. Awak fikir yang tu je. Dan benda ni ialah penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Dan ini yang menimpa, yang meruntuhkan banyak institusi perkahwinan di negara-negara barat. Sehingga satu rancangan khas, mereka buat kajian. Kerana tengok benda-benda yang tak elok ini, telah menjadikan dingin hubungan suami isteri. Sehingga hanya 25% di kalangan suami isteri yang mempunyai hubungan badan. Yang lain tak ada hubungan. Si suami ini menikmati dengan cara yang illegal, haram, dengan melihat benda-benda yang tak elok. Dia menjadi satu masalah yang agak kompleks ataupun agak teruk di negara-negara mereka. Maka tuan-tuan sekalian, dalam Islam kita ajar rawatan ini. Kalau ada jenis orang pantang tengok perempuan tergoda, pantang tengok perempuan tergoda, ada perawatan hati dia. Untuk dia memperbaiki kembali benda itu. Sebab kalau dia ada penyakit itu, susah dia. Susah dia, susah keluarga dia, habis duit dia dan lain-lain. Maka syarat guru yang kedua tadi, saya katakan dia mesti tahu ilmu tasawufnya dan mengetahui bagaimana merawat hati-hati dan penyakit-penyakit diri. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga bagi seorang guru, dia mesti seorang yang kariman sakhiyan ma'aduyufi. Dia mesti seorang yang pemurah. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah bangkitkan Nabi dan Rasul orang kedekut. Tak pernah.
Maka demikian juga para ulama dan tuan guru kita ini akan memiliki sifat ini. Dia akan cukup pemurah dengan tetamunya. Dia mesti jenis orang suka beri makan. Dia mesti suka beri ataupun beri pertolongan itu dan ini. Tentang sepanjang kembara sufi saya jumpa dengan waktu saya berada di Mesir melalui tarikat Sufiah. Seperti tarikat Dandarani waktu kami di Mesir. Mereka ada satu karakter yang sama. Suka jamu makanan. Kita ni tak boleh lepas melainkan sudah kita makan dan minum. Dia tak akan lepaskan kita. Jadi mereka amat pemurah dan mereka latih anak-anak murid mereka pemurah. Semuanya jadi orang yang kita sebut waiters lah. Dia bukan ada seorang pelayan. Semua jadi pelayan. Semua. Kita pergi, dia tahu kita tetamu, semua bangkit bangun jadi pelayan tanpa disuruh. Jadi ini syarat bagi seorang guru, dia mesti pemurah. Dan pemurah pertama kita tengok suka dia beri makan. Itu pemurah pertama dia. Kerana akhlak inilah akhlak semua para Nabi. Nabi-Nabi mereka suka beri makan. Wa imam Nabi Ibrahim yang digelar sebagai Abu Daifan, iaitu bapa kepada segala yang menerima tetamu. Sebab Nabi Allah Ibrahim dia tak akan makan seorang, melainkan dia akan makan dengan tetamu. Kalau kebetulan tak ada orang makan dia akan cari sampai berkilo-kilometer nak suruh orang datang makan dengan dia. Dia tak akan makan seorang. Lagi ramai orang dia makan, lagi dia seronok. Semua kita kan suka makan seorang privasi. Bini pun tak duduk itu. Yang awak masuk dalam, saya nak makan seorang tanpa diganggu. Saya dan jing saya je. Ini bukanlah orang yang betul-betul bagus. Kita tuan-tuan makan ni tak boleh seorang-seorang. Makan dengan orang-orang soleh, makan dengan ramai. Duduk dengan isteri, duduk dengan anak-anak. Jangan belajar kita ni makan seorang. Anak-anak jangan dekat. Isteri pun tak dekat. Awak dah hidang-hidang atas meja, awak pergi masuk. Saya yang akan makan. Nanti saya panggil untuk kemas ya. Tapi kita tak diajar begitu. Hatta Rasulullah ajar kita kalau kita ni ada bibit, ada hamba, suruh dia duduk bersama kita makan. Duduk. Tak ada orang yang kena berdiri waktu kita makan. Semua orang kena duduk waktu kita makan. Untuk mereka tetap makan. Ya, satu keaiban bila seorang makan, ada seorang berdiri. Allah ma'ilah melainkan dia memang terpaksa berdiri. Kerana sebab-sebab urusan dia kena uruskan. Tapi menjadi satu akhlak mereka tak akan biarkan siapa pun berdiri ketika makan. Semua kena duduk makan. Jadi ini sifat-sifat guru yang kedua. Dia mesti seorang pemurah. Sebab itu tanda dia tak cinta dunia. Tapi kalau dia kedekut, kita tahu ni cinta dunia nak jadi tok guru macam mana. Yang keempat, sifat mereka mestilah mutawadhi'an lil mu'minin. Rendah diri kepada orang beriman. Orang ni dia rendah diri pada orang beriman, dia garang dengan orang kafir. Tunduk dia pada orang beriman. Mengetahui bahawa orang beriman ada hak yang perlu diberikan. Sebab itu dia memaafkan kesalahan kerana sifat tawaduk. Sebab itu dia melupakan kesalahan kerana sifat tawaduk. Kerana itu dia suka memberi kemaafan. Mudah memaafkan. Tentu kita jumpa tok-tok guru macam ni, dia bukan jadi orang susah memberi maaf. Kita datang, habis cerita. Dia orang paling mudah kita nak negotiate. Bila berkait dengan kesalahan kita. Dosa kita. Kalaupun sekiranya dia keras seketika untuk ajar kita sesuatu yang lebih baik. Macam kita dah ajar surah Yusuf. Di antara Yusuf dan Yaqub, dua karakter berbeza waktu memaafkan kesalahan. Adapun Yusuf, waktu abangnya mengetahui dia Yusuf, dimaafkan langsung. Adapun Yaqub AS, kata Yaqub, belum lagi. Akan kau tunggu sehingga tengah malam, barulah aku cerita minta maaf. Atau aku maafkan kamu. Dua-dua ni ada sebab. Sebab bagi Nabi Yaqub menangguhkan kemaafan untuk saudara-saudara anak-anaknya belajar bahawa kesalahan awak ni, kalau dia ulang teruk sangat. Kesal awak ni. Maka dia beri tempoh. Tetapi mereka tetap ada satu akhlak, sedia maafkan. Mereka tak ada istilah, saya takkan maaf sampai mati. Itu orang kita. Kita macam tu gaduh sikit. Saya ustaz tak maaf dia sampai mati. Sampai akhirat. So mana salah dia? Soalah salah dia ambil selipar saya. Sampai akhirat ni. Aku tak halal kau sampai akhirat. Orang ni tuan-tuan dia tak ada benda. Dia tak ada akhlak yang menjadi penghalang dia untuk berbicara demikian. Kita tuan-tuan kalau ada akhlak, kita tak nak satu pun diuruskan ataupun berlaku di akhirat. Kalau boleh urus di sini, kita nak urus di sini.
Kita tak nak urusannya di akhirat. Ke sini. Ini lebih baik. Dan hal-hal manusia kita. Kemudian sifat yang kelima ialah guru ini sudah berjaya mendidik sejumlah orang. Kalau dia tuan-tuan belum didik siapa-siapa lagi, kita tak akan jadikan dia guru utama kita. Tapi dia sudah berjaya menjadikan yang minum arak berhenti minum arak, yang judi berhenti judi, yang rasuah berhenti rasuah, yang main perempuan berhenti main perempuan, yang abai rumah tangga menjadi yang bertanggungjawab, yang anak derhaka menjadi anak taat, yang isteri nusyuh menjadi isteri yang taat. Dia dah berjaya mengubah. Dan ia disaksikan oleh ramai kalangan murid-muridnya. Saya berubahkan ni orang ni. Saya berubahkan ni Tok Guru saya cakap begini. Dia dah berubah. Maka bila dah berubah, dia memang guru yang cemerlang. Berjaya. Tetapi bila kita sebut bukti dia berjaya, kita pun kalau tuan-tuan temuduga orang kerja, tuan-tuan mesti tanya awak performance awak dulu apa. Oh, saya berjaya buat ni, buat ni. Oh, kita pun percaya. Kita pun ada keyakinan saya ambil awak kerja. Maka sama juga guru. Guru-guru ini telah berjaya mendidik sejumlah manusia. Kalau kita tengok Syekh Abdul Qadir, beratus ribu bertaubat di tangan dia. 400 orang Yahudi memeluk Islam kerana dia. Dan puluhan ribu lain memeluk Islam. Kerana majlis ilmunya. Ramai mana pemimpin yang jahat, zalim, akhirnya menjadi baik kerana tegurannya. Ramai mana ulama-ulama yang lara pada zamannya menjadi ulama Rabbani akhirnya. Maka Syekh Abdul Qadir telah membuktikan kejayaan dia. Dan demikian ramai para ulama telah berjaya membuktikan bagaimana mereka membina suatu pendidikan yang berjaya. Tentang sekolah-sekolah yang berprestij hari ini, yang kita nampak hebat. Kenapa? Sebab dia telah berjaya sebelum ini mengeluarkan pelajar yang hebat. Akhirnya dia dikenali sebagai sekolah yang berjaya. Dan kita pun confident nak hantar anak kita kat situ. Sebab acuan sebelum ini telah berjaya. Kita hantar anak ke MRSM, kita tahu anak belajar MRSM ni insya-Allah okey. Asrama penuh dan sekian sekolah. Maka itu menjadi kebanggaan. Sama juga guru. Baik, kita sebut 5 sifat tadi. Alim hukum syariat dan segala cabang-cabangnya. Mengetahui ilmu tarikat dan segala cabang-cabangnya. Bila kita sebut ilmu tarikat tadi, ilmu berkaitan kejiwaan, hati, akhlak. Dan yang ketiga kita sebut tentang bagaimana dia mesti seorang yang pemurah. Dan bagaimana dia mesti seorang yang tawaduk. Dia bukan dia menyombong diri. Dan bagaimana dia telah pun berjaya. Baik, antara 5 sifat ini, untuk guru pertama, dia punya sifat asas tadi. Manakala untuk guru yang kedua, dia panggil guru ilmu, dia ada sifat yang kedua. Ada pun sifat yang ketiga, 4, 5, mereka berkongsi 2 orang guru ni. Semua guru ni sifatnya tawaduk. Semuanya pemurah. Semuanya telah berjaya. Tapi dalam hal-hal yang lebih dalam, diketahui oleh guru ilmu pengetahuan. Guru ini yang saya sebut tadi, tuan-tuan, secara zahir perbuatan kita, mereka dah tahu penyakit hati kita. Ni tamak orang ni. Ni dia tahu. Dan dia dah tahu bagaimana nak mulakan rawatan dia. Orang tamak macam gini, orang yang futur. Ini jenis orang lemah semangat cepat ni. Saya tahu dia ni lemah semangat cepat. Orang lain nampak dia okey. Tapi dia tengok wajah, ni ada tanda-tanda lemah semangat. Dia tahu, maka dia pun rawat. Ini orang ni saya tahu dia ni jenis tak boleh nak berbincang ni. Maka dia pun rawat. Sehingga dia boleh berbincang. Oh, ini bukan jenis orang penyambung. Sehingga dia bersabar. Maka kedua guru ini sedang membawa kita pada suatu pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah tahu kategori guru dan sifat-sifat mereka. Dan kita lihat apa kata Syekh Abdul Qadir tentang pintu-pintu yang perlu dia lalui. Seorang tu tak akan masuk pintu Allah dengan sebenar sehingga dia selesai urusan dengan makhluk. Mak ayah dia kena taat, suami isteri dia kena patuh. Artinya nisbah bagi seorang suami, jalankan segala tanggungjawab suami, bagi seorang isteri taat kepada suaminya. Semua ini dah selesai dengan makhluk. Kalau seorang tadi tuan-tuan masih ada berbaki tanggungjawabnya dengan makhluk, dia tak boleh masuk pintu Allah. Tak boleh. Sehingga dia melaksanakan. Sebab tak ada yang mentaati Allah dalam keadaan derhaka pada mak ayah. Tak ada. Orang-orang ni semuanya terkenal dengan taat, patuh pada mak ayah yang luar biasa. Bukan patuh biasa, patuh yang luar biasa. Akhirnya mereka diberikan pintu Allah. Kita tengok. Kadang-kadang bila kita tengok orang dapat hidayah ni. Macam mana orang tu dapat hidayah masuk Islam dan sebagainya. Kita dapati mereka ni ada hubungan baik dengan manusia.
bagus dengan orang, boleh tolong orang, boleh bantu orang. Orang ni Allah beri hidayah. Walaupun mungkin dia dalam satu tempoh tertentu dia pernah sesat, tapi dek baiknya dengan makhluk Allah tak biarkan dia. Dan demikian juga kita tengok orang yang kembali murtad, orang yang kembali jadi jahat, asal baik, tiba jahat. Kita tengok dia mesti ada masalah dengan makhluk. Mesti. Asal dah okey, ke masjid, ke surau, qiyamul lail, belajar, okey, tiba dia boleh meluruk ke bawah, mesti dia ada masalah dengan manusia. Sehingga Allah mengharamkan dia dapat kebaikan daripada Allah SWT. Kita kena perhati kita dengan makhluk ni. Terutama orang-orang yang ada hak atas kita. Yang saya katakan, namanya mak ayah. Kalau dalam hubungan rumah tangga, suami dan isteri. Ada isteri nak dekat dengan Allah. Dalam masa sama dia derhaka dengan suaminya, dia tak boleh dekat. Walau dia cuba. Dia cuba lazimi segala benda-benda baik. Tapi dia dengan suami masalah. Dia sentiasa tengking suami, angkat suara. Tentu dia tak akan sampai ke pintu Allah. Melainkan dia akan turun kembali. Dan dia tak akan mendapat guru-guru yang mengetahui, tengok pun tahu awak tak boleh ke mana. Sebab itu yang rantai awak tadi, awak tak boleh lepas lagi. Tak lepas. Sebab tu saya kata tak ada isteri yang boleh jadi solihah di sisi Allah dengan derhaka pada suami. Tak boleh. Sebab itu Allah beri perumpamaan Asiyah. Teruk-teruk suami dia Firaun. Asiyah masih taat melainkan dalam hal yang berkaitan dengan hal haram. Asiyah masih kekal di istana Firaun. Tak ada dia lari rumah. Dah Firaun dah kafir, lari dari rumah. Tak, dia tetap sabar. Sehingga Allah mematikan dia dalam istana Firaun. Dalam keadaan dia tauhid pada Allah. Isteri ni kadang-kadang bila tengok suami salah cepat nak lari. Dia tak fikir bahawa itulah ujian Allah padanya dalam berdakwah. Dan itulah lubuk pahala dia. Maka dia tak boleh cepat bertindak dengan cara yang salah. Sabar dia. Sebab saya katakan seorang tak boleh dekat dengan Allah dengan ada masalah dengan manusia. Tentu orang jenis hutang tak bayar, kemudian nak jadi tok wali, jangan harap. Hutang ni tak bayar, hutang tu tak bayar. Dia bermasalah dengan manusia, dia ada masalah dengan Tuhan. Orang yang tuan-tuan tak reti terima kasih dengan orang. Orang buat baik macam-macam, nak ucap terima kasih pun bayar. Orang ni dia ada masalah dengan Allah. Sebab Nabi dah sebut, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa tak pandai terima kasih dengan orang, dia pun tak akan pandai terima kasih pada Allah. Kita tengok orang baik-baik ni, bila orang buat baik, dia pandai terima kasih, dia doakan kebaikan. Dan dia pandai mencari ruang untuk dibalas balik dengan cara apa pun. Dia mesti cari ruang. Macam mana saya nak balas balik? Dia tak ada macam bawa hidup kena tanggung macam tu. Dia cari ruang-ruang. Saya tak akan biarkan saya je berhutang dengan dia. Dia juga kena berhutang dengan saya. Maka ruang kebaikan dia akan cari untuk penuhi dia. Maka itu sifat-sifat orang yang boleh masuk pintu Allah. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawa kita cakap tentang kita. Kalau kita mula ada masalah dengan manusia, maka sebenarnya kita ada masalah dengan Allah itu sendiri. Dan bila kita ada masalah dengan Allah, ini kita solat tak mani, ketahuilah kita ada masalah dengan makhluk Allah Ta'ala. Yang mana Allah perintahkan kita buat. Sebab itu saya nak berjalan sebagai seorang yang tidak punyai apa-apa bebanan dengan makhluk. Saya tak nak isi saya dakwah kelak sebab gagal saya melaksanakan nafkah, zahirnya, batinnya. Gagal saya menjadi suami yang baik. Saya tak nak benda itu menghalang saya daripada jalan Allah. Jadi lihat, perhatikan pintu makhluk dan pintu Tuhan. Ia pintu yang saling berkait, kata Syekh Abdul Qadir. Kait. Tapi kita tak boleh kumpul sekali. Saya dah sebut ni pintu kat sini, pintu ni kat sini. Kita mesti melepasi pintu ni baru masuk pintu ni. Dengan sebenar. Kemudian kita ada pula pintu dunia, pintu akhirat. Maka sama juga dunia, kita kena penuhi keperluan dunia ini. Apa dia keperluan dunia? Jangan buat kerosakan. Tunaikan amanah. Itu keperluan dunia. Bila kita berbisnes, even orang kafir pun, kalau dia amanah, dia kita katakan jujur dan sebagainya, dia akan mendapat pelanggan yang banyak. Kita sementara lagi sebagai orang Islam, itu hak dunia kita penuhi. Bila kita berniaga, kita penuhi hak pelanggan. Siapa pun dia. Itu hak dunia kita. Kalau tidak, waktu kita mendekati pintu akhirat, orang kata, itu tu berniaga tak betul tu. Niaga barang basi, barang buruk. Tentuan kita rajin ke masjid pun jadi wuduh nampak. Sebab tu hak dunia kita penuhi.
Kalau kita peniaga, kita jujur, kita amanah, kita jual benda yang baik, kita tak tipu timbangan. Itu hak dunia kita kena berikan. Kemudian akan datanglah pintu akhirat. Mencari pahala dengan perniagaan, mencari pahala dengan pekerjaan, mencari pahala dengan benda-benda yang kita buat hal duniawi. Dia bertukar dengan cepat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dalam hati kita kena buang segala gambaran makhluk. Yang cuma ada ialah Allah. Kalau malaikat tak masuk rumah yang ada gambar, yang ni ada patung, malaikat tak masuk. Dan hati kita ni umpama rumah. Nabi SAW menyebut dalam banyak ibarat bahawa hati ni macam rumah. Rumah kita. Dan kalau dalam hati kita ni tuan-tuan ada berhala-berhala. Berhala macam mana? Pergantungan kita pada makhluk, harapan kita pada makhluk. Lupa Allah yang beri segala-galanya. Maka selagi itu tak akan masuk Allah Ta'ala dalam hati kita. Nur Allah tak akan masuk. Sampai kita buang segala gambaran hati yang kita cuma ingat Allah, yang cuma bergantung Allah, pengaduan kita Allah, semuanya dengan izin Allah. Waktu itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu akan melihat keajaiban yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ini yang disebut sebagai ahlus sir, iaitu ahli rahsia. Kamu menjadi pemegang rahsia Allah. Sifat orang ni tuan-tuan, bila dapat suatu kemuliaan, dia tak akan hebohkan, dia diam je. Umpama dia macam gali belakang hutan ataupun pergi kat hutan, duk kuih-kuih jumpa emas, maka dia tak akan beritahu orang lain. Dia akan ambil emas sampai habis. Kita tak beritahu, senyap. Dia. Jangan orang tahu itu lubuk kita. Sama juga orang bila dekat dengan Allah, Allah akan berikannya pada rahsia. Dan dia takut bila dia bocor, Allah tak percaya pada dia. Maka dia simpan. Akhirnya kewalian dia pun orang tak tahu. Dia sembunyi. Karamah dia pun orang tak tahu. Dia sembunyi. Melainkan bila dia mati, Allah zahirkan. Sehingga sebagian mereka tahu mereka ahli karamah. Bila ada orang berjalan bersama mereka, maukah kamu berjanji, jangan beritahu orang apa yang kamu lihat. Sehinggalah aku mati. Ya silakan. Maka dizahirkan keajaiban. Tapi orang ni kena simpan rahsia sampai dia mati. Dia punya takut. Dia baca kisah seorang ulama yang berperang. Ketika mana tentera-tentera lain keletihan. Yang bernama Silah bin Asyam. Silah ni ulama sufi yang suka berperang. Dan dia mati syahid. Bila orang berperang, itu dalam satu peperangan namanya Perang Kolan. Di Afghanistan. Dah orang perang, tuan-tuan sekalian. Penatlah perang ni. Rehat. Dia tengok semua orang tidur. Dia pun pergi tempat sunyi. Dia lakukan qiyamul lail. Kebetulan ada satu tentera tu memang nak ngendap. Silah ni biasa buat apa? Dia ni lain pada lain. Akhirnya dia panjat pokok. Panjat pokok dan tengok. Sepanjang malam dia qiyam tanpa tidur. Dan banyak keajaiban lain, dia ada doa-doa yang hebat. Akhirnya dia sedar ada orang tengok dia atas pokok. Dia kata, berjanjilah jangan kau sebarkan ibadat aku. Jangan beritahu. Tetapi dia takut dia sebarkan ibadat. Kalau kita minta viral lah. Ambil gambar lah sikit, 2-3 keping. Tak, dia takut. Bahkan, dia kata tolong jangan beritahu. Lalu kata pengintai ni boleh dengan syarat. Tolong beritahu aku, kamu doa apa tadi? Kamu sebut tadi ada benda 3 perkara. Tolong beritahu aku. Boleh dengan syarat jangan beritahu apa yang aku telah buat malam ini. Tentang kita orang macam kita sembunyi kejahatan. Jangan beritahu jahat saya buat, saya bayar duit. Mereka tuan-tuan sembunyi kebaikan. Benar kata Rabi'atul Adawiyah. Orang yang ikhlas itu, dia takut kebaikannya diketahui sebagaimana kamu takut kejahatan kamu diketahui. Nilai ikhlas dia tuan-tuan. Kalau dia buat benda baik, dia takut orang tahu. Takut, dia tak berani dia. Memang Allah batalkan pahalanya. Sebab itu mereka ni ahli rahsia. Apa pun mereka dapat, mereka sembunyi. Tak mudah nak doa. Kalau dapat satu berita mimpi dan mereka sembunyi. Mereka tahu itu bisikan rahsia Allah pada mereka. Kalau mereka hebohkan untuk mengambil kredit, pasti Allah tak akan beri lagi rahsia pada mereka. Kita tuan-tuan, kalau kita kenal orang tu berahsia, kita banyak cerita benda sulit pada dia. Benda yang rahsia lah. Sebab kita tahu dia tak sebar. Tapi sekali kita dengar dia sebarkan, kita dah tak berani cakap dengan dia. Rupanya dia tak boleh percaya. Tak pegang rahsia juga dia ni. Sekali je. Inilah cerita bagaimana kita nak memilih guru-guru kita dan bagaimana perjalanan yang perlu kita lalui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.